Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini aku nak kongsi satu cerita yang agak pelik dan seram jugalah. Ceritanya macam ni. Aku selalu rasakan ada sesuatu yang pelik tentang cermin dinding ni sejak aku mula berpindah masuk ke dalam rumah ni 2 bulan lepas. Aku dah beberapa kali nampak bayangan seseorang bergerak-gerak di dalam cermin ni dari ekor mata aku. Setiap kali aku berpaling tengok cermin ni, bayangan tu akan hilang. Pernah juga aku tanya dengan 2 orang rakan serumah aku yang duduk beberapa bulan sebelum aku, siapa yang gantung cermin ni di belakang pintu masuk. Menurut jorang, cermin tu memang dah lama berada di situ sejak hari pertama jorang berpindah masuk. Lah, siapa yang gantung cermin belakang pintu ni? Kan susah nak tengok, melainkan pintu ditutup. Mereka ni pun iakan jelah bila aku suarakan pendapat aku. Tapi, tak pernah ada sesiapa nak cuba ambil inisiatif untuk alihkan cermin tu ke tempat lain, termasuklah aku. Aku semakin kurang selesa dengan kelibat di dalam cermin tu. Setiap malam, aku akan biarkan pintu rumah terbuka sampailah aku nak masuk bilik untuk tidur. Barulah aku tutup pintu tu. Kadang-kala bila aku sorang-sorang di rumah dan pintu masuk tu aku biarkan terbuka, aku agak yakin yang berapa kali aku dengar pintu tu diketuk perlahan dari arah belakang, dari arah di mana cermin tu tergantung. Tapi aku diamkan je. Memang bukan keputusan yang bijak untuk aku tutup pintu tu setiap kali aku dengar bunyi. Pintu biasanya diketuk untuk dibuka, bukan untuk ditutup. Pernah sekali tu, sedang aku asyik duduk tengok FB di atas sofa di ruang tamu. Pintu yang terbuka luas tu tiba-tiba bergerak tutup perlahan-lahan. Bukan macam ditiup angin, tapi seperti ditolak oleh seseorang yang berada di belakang pintu. Aku tengok, tiada pula yang berada di pintu tu. Walaupun cermin tu seringkali buatkan aku tak senang duduk, tapi entah kenapa, aku selalu rasakan ada sesuatu yang menarik perhatian aku tentang cermin tu. Kalau nak dikatakan sebab ia cantik, reka bentuknya macam biasa aja, dengan ukuran lebih kurang 5 kaki tinggi dan 2 kaki lebar. Bingkainya pula diperbuat daripada kayu yang dicat dengan warna hitam. Pada pemerhatian aku ni, ia hanyalah sebentuk cermin dinding yang selalu orang guna di mana-mana rumah. Tapi tentang keadaan cermin ni bukanlah sesuatu yang boleh mempengaruhi kehidupan aku sepanjang 2 bulan aku menetap di situ. Sehinggalah pada suatu hari ini, waktu salah seorang daripada rakan serumah aku beri cadangan untuk alihkan cermin tu yang dia rasakan akan lebih berguna kalau diletakkan di tempat yang lebih mudah untuk dilihat. Seorang lagi rakan serumah aku membantah sekeras-kerasnya dengan cadangan tu. Hampir jadi orang ni berperang mulut dek kerana perihal cermin tu. Selepas dengan susah payah aku cuba lerakan perbalahan dorang tu, Kak Wani yang membantah cadangan cermin tu dialihkan beredar masuk bilik. Aku tidur sebilik dengan rakan yang mencadangkan cermin tu dialihkan. "Farah, kau okey tak?" Sapa aku. "Okey je," jawab Farah. Aku pun tanyalah kat dia, "Kenapa kau nak sangat alih cermin tu?" "Rumah kita ni ada satu je cermin panjang. Lepas tu pergi letak belakang pintu. Kan susah nak tengok." "Yalah, tapi Kak Wani kan duduk dulu dalam rumah ni sebelum kau. Aku rasa dia lagi berhak untuk buat keputusan." "Keputusan apa tu?" "Itu namanya takutkan perubahan. Nak alihkan cermin pun jadi isu." Pada suatu malam, beberapa hari lepas pergaduhan tu, aku sampai ke rumah agak lewat.
Melangkah jauh masuk ke dalam rumah, aku tengok Farani sedang berjalan keluar dengan lengkap berpakaian cantik macam hendak keluar. Kau nak pergi mana, Farah? Dan nak pukul 11 dah ni, kata aku sambil tutup pintu masuk. Adalah, sibuk je kau ni, jawab Farah sambil mencebikkan bibirnya. Aku ni senyum je lah. Nampak teruja betul Farah malam tu. Ada date mungkin. Lepas tu, seminit kemudian, waktu Farah sedang membelek-belek mukanya di hadapan cermin belakang pintu tu, Kak Wani pula keluar dari biliknya. Kau nak keluar ke Farah? Tanya Kak Wani. Kak, ada date. Jangan jealous tau. Tak kuasa Kak nak jealous. Patutlah wangi semacam, balas Kak Wani sambil berjalan ke dapur. Farani pun senyum jala sambil menghadap cermin tu. Dah berbaik nampaknya dorang ni. Aku pun berjalan masuk ke dalam bilik dan letakkan beg di atas katil. Aku keluarkan telefon bimbit aku dan cas telefon aku. Dah pukul 11 malam tu, nak mandi malas pula. Aku pun buat keputusan untuk salin baju tidur je. Sedang aku membuka tudung, tiba-tiba tersentak aku. Terdengar suatu dentuman kuat datang dari arah ruang tamu. Aku pun berlari keluar dari bilik. Dari arah dapur, aku tengok Kak Wani pun berjalan cepat-cepat ke arah ruang tamu untuk tengok dari mana datangnya bunyi itu. Tapi tak ada apa-apa yang berlaku. Tak ada apa-apa yang jatuh. Aku tengok pintu masuk tu terbuka luas rapat ke dinding. Mana Farah? Tanya Kak Wani. Tak tahulah Kak, baru kejap tadi ada kan? Bunyi apa tadi tu? Bunyi pintu? Oh, ya tak ya juga Kak. Tadi saya dah tutup pintu tu. Mesti si Farah keluar, buka pintu tu luas-luas sampai terhentak pada dinding. Mungkin jugalah kan, jawab Kak Wani. Tapi dalam hati aku ni berkata, takkanlah Farah keluar dari rumah tak kata apa-apa. Sebut bye pun tak apalah. Cukup sekadar menandakan yang dia ni sudah keluar dari rumah. Excited betul Farah ni, fikir aku. Selepas Kak Wani beredar masuk ke dalam biliknya, aku pun masuk semula ke dalam bilik. Selesai salin baju tidur, aku pun keluar untuk tonton TV. Nak tidur, mata belum mengantuk. Aku capai remote TV dan tekan butang on. Setengah jam kemudian, entah buat kali keberapa, aku asyik tukar-tukar siaran. Aku pun buat keputusan untuk masuk tidur je. Macam biasa, setiap kali aku nak masuk tidur dan tiada sesiapa lagi di ruang tamu, aku akan tutup pintu masuk rumah tu. Alangkah terkejutnya aku bila aku tutup pintu tu. Aku tengok dua kelibat hitam berdiri jauh di dalam pintu tu. Aku nampak kelibat tu tersangat jauh, bergerak-gerak, seakan-akan berlari menghampiri aku dari belakang. Cepat-cepat aku hempaskan semula pintu tu, laju-laju ke arah cermin tu. Kak Wani pun tanya, "Kenapa?" "Tak ada apa-apa Kak," jawab aku tergamam. Kenapa pucat ni? Kau nampak apa?" "Nampak apa Kak? Tak ada apalah," jawab aku. Aku ni memang bukan jenis percaya pada benda karut-marut ni. "Nisa, tutup pintu tu," arah Kak Wani pada aku. Biarlah Kak, panaslah," kata aku, masih berdiri di sebelah pintu tu. "Tunggu kejap, akak nak tengok cermin tu." "Alah, cermin bilik akak kan ada," kataku hampir merayu. Kak Wani cepat-cepat menyambar pintu tu dan menolaknya tutup. Aku tak sempat berbuat apa-apa. Aku tengok bayangan diri aku dan Kak Wani di dalam cermin tu. "Kenapa Kak Wani nak sangat tengok cermin ni?" tanya aku geram. "Kau pula, kenapa tak nak sangat tengok cermin ni?"
kau pun pernah nampak kan? Tanya Kak Wani pula. Aku terdiam seketika. Akak pun pernah nampak kah? Kenapa akak tak pernah cerita? Sebab ceritanya macam mustahil orang nak percaya. Yalah, memanglah macam mustahil. Tapi biasalah kan kalau nampak kelibat-kelibat dalam cermin ni. Kadang-kadang bayangan minda kita ajalah kan. Kak Wani senyap dengan muka runsing memandang aku. Tadi kau nampak dari ekor mata atau kau nampak depan-depan? Depan-depan. Saya tengah nak tutup pintu. Tiba-tiba saya nampak dari jauh kedua-dua kelibat tu berlari ke arah saya. Cepat-cepat saya buka balik pintu ni. Dua? Ada dua kelibat? Kak Wani bertanya, membentangkan matanya. Haa, kenapa kak? Siapa lagi seorang? Tanya Kak Wani kepada dirinya sendiri. Hah? Siapa lagi seorang? Maksud akak? Kak Wani senyap memandang aku. Aku pandang Kak Wani dengan wajah keliru. Cuba call Farah, tanya di dekat mana. Aku pun masuk bilik untuk ambil telepon aku yang sedang dicas. Aku call Farah. Tiba-tiba terdengar bunyi nada dering yang digunakan Farah dari arah ruang tamu. Farah ni tertinggal telepon kah? Getus hatiku. Aku pun keluar dari bilik untuk cari telepon Farah. Aku tengok Kak Wani sedang berdiri memandang cermin tu dengan riak wajah yang tak dapat aku gambarkan. Wajahnya sangat pucat. Kenapa kak? Aku berlari ke arahnya. Sebelah tanganku masih memegang telepon bimbit yang sedang telepon Farah. Alangkah terkejutnya aku bila aku dapati bunyi deringan telepon Farah tu datangnya dari dalam cermin. Tiba-tiba deringan terhenti. Aku tengok telepon aku. Panggilan aku disambut. Perlahan-lahan aku mengangkat tanganku dan melengkapkan telepon pada telinga aku. Aku pun teragak-agak mengangkat. Tiba-tiba cermin yang tergantung di belakang pintu tu jatuh lalu berderai di atas lantai. Tercampak telepon aku dari tangan aku akibat terkejut. Kak Wani terjelopok ke atas lantai, menangis macam orang gila sambil mengutip satu persatu serpihan cermin yang sudah pecah tu. Maafkan akak Farah, maafkan akak. Kak Wani meraung-raung dengan tangannya sudah mula berdarah sebab menggenggam serpihan-serpihan kaca cermin tu. Aku tergamam tanpa sebarang kata. Aku rasa aku faham apa yang sedang berlaku. Tapi perkara tu langsung tak masuk akal, langsung tak logik, langsung tak boleh diceritakan kepada orang lain. Sudah beberapa hari Farah tidak pulang. Kak Wani pula balik ke kampung. Dengarnya dia dah berhenti kerja. Barang-barang dalam biliknya pun dah tak ada. Yang tinggal dalam rumah tu cuma barang aku dan Farah. Selama Kak Wani sudah pulang ke kampung dan Farah pula tak pulang ke rumah, selama tu jugalah aku tinggal sorangan di dalam rumah tu. Hari tu ibu bapa Farah datang ke rumah tu bertanyakan tentang Farah. Katanya Farah dah lama tak call. Bila ibu bapanya cuba call, panggilan tak pernah disambung. Aku pun tak tahu apa yang perlu aku beritahu. Aku cuma beritahu yang beberapa hari lepas, kali terakhir aku nampak Farah adalah waktu dia sedang bersiap-siap nak keluar. Dan lepas tu, ibu bapa Farah pun angkut semua barang-barang Farah pulang ke kampung. Diorang bagi tahu aku, mungkin si Farah ni lari ikut lelaki. Aku ni iakan jalah. Mungkin kerana penjelasan tu lebih logik berbanding dengan apa yang ada dalam fikiran aku. Beberapa hari selepas ibu bapa Farah datang ke rumah tu, aku selesaikan segala hutang-hutang sewa rumah dan berpindah keluar dari rumah tu. Sempat juga aku tanya tentang cermin di belakang pintu tu.
Kata tuan rumah tuh, sebelum Kak Wani masuk rumah tuh, ada seorang lelaki buta duduk menyewa di situ. Lelaki buta tuh yang menggantung cermin tuh di belakang pintu. Bila lelaki itu berpindah keluar dari rumah tuh, satu-satunya barang yang ditinggalkan adalah cermin tuh. Dalam hati aku bertanya, kenapa seorang lelaki buta perlukan cermin? Untuk apa cermin itu digunakan selain dari untuk tengok diri sendiri? Soalan aku nih memang tak akan pernah terjawab sampai bila-bila. Apa yang ada dalam pikiran aku nih memang tak akan aku ceritakan pada sesiapa. Kalau aku cerita pun mustahil ada orang yang percaya. Orang yang mendengarnya pun tak tahulah percaya atau tak dengan cerita aku nih. Kalau ada yang pernah alami benda yang sama, mungkin diorang akan percaya dengan cerita aku nih. Oke lah, sampai sini aja cerita aku. Terima kasih kalau korang sudi dengan cerita nih sampai habis. Sekian.